Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, hari ini saya ingin ceritakan sikit tentang journey kita orang ke Kota Kinabalu. And since saya dah habis undergraduate studies, which is degree di UiTM Shah Alam, dan juga nak meluahkan sikit rasa stres tu, macam nak lepaskan rasa stres tu, kita orang decide lah untuk vacation dekat Sabah ni. Jadi, kita orang bergerak dari Miri ke Kota Kinabalu. Okay, baiklah, sebelum ni kita orang pernah pergi ke Sabah dan ini kali kedua. Dan sebelum ni kita orang rasa kepunan lah sebab tak lama kan. Okay, kalau nak pergi Sabah tu, kalau boleh spend at least seminggu lah, dan korang akan rasa kenikmatan kat Sabah tu memang banyak, memang puas hati lah. Kalau boleh lebih daripada seminggu. Okay, apa yang korang nampak ni merupakan Gunung Kinabalu. Okay, yang merupakan gunung yang tertinggi di Asia Tenggara, yang kira-kira lebih daripada 4,000 meter. Dan puncak di situ agak sejuk, dan nak mendaki Gunung Kinabalu itu memerlukan duit yang banyak. Mungkin korang boleh at least lah RM1,000 tersediakan, sebab dia orang bagi servis dan juga tempat tinggal dan segalanya. Dan memerlukan agak jugalah kos yang tinggi sebab keselamatan semua kan. Dan juga baru-baru ni ada fenomena ais yang jarang berlaku. Paling lama yang paling latest ni pun daripada tahun 1993 lebih daripada 20 tahun lepas. So memang agak jarang berlaku. So kau nampak kabus ni memang Gunung Drive tu, kita orang tak pakai aircon pun rasa sejuk lah. Kudasang ni memang sejuk tempat tu. Dan kalau boleh korang spend tempat ni at least 3 hari lah, baru rasa macam puas hati. So this is the hotspot location for visitors. Mostly diorang pergi ke sini singgah untuk mengambil gambar. Dan sebelah kiri kita orang ni ada one stop center, one photo selfie, one stop selfie. Yang korang nak singgah sini kena bayar RM5 untuk bergambar. Dan this is the War Memorial Kundasang War Memorial, which is this location is to dedicated to British and Australian soldiers, yang mana mereka dijadikan sebagai prisoner of war ketika Perang Dunia Kedua. Dia mati disebabkan oleh death marches in Ranau. Dan juga tempat ni dia ada empat interconnecting continuous areas, which is Australian Garden, English Rose Garden, Borneo Garden with wildflowers of Mount Kinabalu, and Contemplation Garden. Kita masuk belah kiri saya ni merupakan Australian Garden. Yang kita nampak ni ada beda Australia kat situ. Inilah dia, Australia Garden. Ini pula merupakan English Rose Garden. Situ ada bacaan dia kat situ, macam dia orang dedicated untuk British prisoner of war lah. And this one is a Borneo Garden with wildflowers of Mount Kinabalu. And the Contemplation Garden tu adalah belah kiri kita orang tadi, tapi kita orang tak ambil gambar. This is Desa Dairy Farm. Kita orang plan nak tidur kat sini untuk 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam. Tempat ni sejuk, dan kalau korang di sini korang ada rasa nikmatilah pemandangan Desa Dairy Farm ni. Ada susu berasa macam susu lembu ice cream dia. Dan tempat tinggal sini memang sejuk lah. Diorang tak sediakan aircon tau, hanya kipas je, sebab memang sejuk. So boleh pun main panas lah tadi. Sebab memang rasa sejuk dia macam dia tak sama tau. Cuaca yang paling panas pun kat sini kira-kira macam 22 degree Celsius. Last kali lah 17 degree Celsius, itu yang tersejuk lah.
Dan kita orang rasa memang kita orang nikmati lah macam tu. Ini tempat tinggal kita orang, dekat depan, dekat apa, area kita masuk Yesterday Farm tu. And this is di mana banyak pengunjung lah pergi ke sini. Diorang beli ice cream sometimes, beli susu dia, susu desa. Okay, ada juga sediakan makanan-makanan lain juga. Yang boleh tengok apa, lembu kat sini. Di malangnya kita orang tak dapat lah nak nikmati apa, macam nak perah susu, tak boleh. Ingatkan boleh, tapi yalah, kita orang tak boleh masuk ke tempat kawasan lembu tu. Pemandangannya memang sejuk. And this is what I think I like, because like it's macam rasa macam Switzerland lah. Tu tak? Yang pernah pergi Sabah tu, yang pernah pergi apa, Kundasang tu, korang dapat rasa lah macam mana rasa sejuk dia, pemandangan dia. Wow. Rasanya elok lah pergi ke Sabah daripada pergi ke Eropah. Ada jimat duit sikit. And kita orang pergi apa, nak feed kambing dengan lembu. Okay, so diorang bagilah, diorang bagi susu kat dia, kita bagi rumput dia makan ke lembu. Lembu ni kuat macam sepan sikit. Nanti kita orang tengok, korang tengok kambing macam mana bunyi perangai. Okay, bayaran untuk bagi feed ni, rumput ni RM2 tak silap. Dan susu ni pun sama, ni RM2. Seingat aku lah. Saya ingat. Lebunya agak jinak. Okay, kali ni adalah kambing. Kambing ni ada sikit kurang ajar dia. Memang dia macam gelojoh lah. Gelojoh sikit. Memang kalau nak pelihara kambing, lembu, prefer lembu lah, sebab lembu senang dijaga daripada kambing. Kambing ni memang macam susah nak jaga kan. Perangai dia tahu lah. Okey, masuk sudah hari kedua pula. Kita orang still dekat Kundasang. Kali ni kita orang pergi ke Sosodikan Hill. Kita orang masih lagi dekat tempat penginapan. Ya, indahnya dekat Kundasang. Okey, dekat bawah tu ada tempat apa, macam orang panggil ni, entah, pelompat apa benda. Okey. So seperti yang saya cakap semalam, okey, ini adalah tempat lembu, kandang lembu, mana diorang pelihara lah, jaga lembu dalam ni. Kita orang tak boleh masuk lah. And now this is Sosodikan Hill, tempat di mana pelancong boleh hiking dan tengok pemandangan area Kundasang, area perkampungan yang tinggal di Kundasang. Okey, di bawah tu adalah kampung-kampung dia. Okey, so ni tempat agak glamour ke lah untuk orang yang nak hiking. Okey, walaupun dia tak lah macam
macam hiking dekat Gunung Kinabalu kan, tapi at least sebab dia jauh sikit adalah rasa macam nak buang lemak semua tu, kita boleh hiking lah kat sini. Sebelum ni kita orang ada jumpalah orang yang jual durian kan, gerai-gerai semua. Kita orang spend more time on hiking je. Dan pemandangan itu dekat Sabah ni memang tak boleh nak ucapkan lah. Kita orang stres belajar, stres kerja, so spend more time dekat area Sabah ni sebab tempat dia memang green, dingin, sejuk. So this is Culvert View pula. Okay, dekat Culvert View ni korang ambil lah, spend your time untuk bergambar. Okay, juga enjoy pemandangan kat situ. Dan ni adalah homestay dia. Tak pasti, tak sure homestay dia berapa, agak-agak macam RM200 lah. Melainkan korang book dekat booking.com mungkin ada murah lah sikit. Okay, ini pula Ranau Rabbit Farm. Okay, kalau nak bagi feed makan kat rabbit ni, satu tu tak silapnya RM5 lah. RM5 atau RM1? RM5 dah rasanya. Okay, masuk tu ada gacas dia berapa ringgit tak ingat. So kurang daripada RM15 lah tak silap. Dalam ni memang rabbit je lah. Dan akan ada video yang akan datang, iaitu Tenom Rabbit Farm. I guess tu bukan rabbit je lah, dia ada banyak binatang lain juga. Tapi ini hanya diorang hanya jaga rabbit lah, jaga rabbit. So tempatnya pun agak view dia pun okay, elok. So this is hot spring yang dekat area Ranau juga. Apa panggil ni? Ya, pouring hot spring. Dalam dia ada je tempat waterfall dan juga ni, jabatan tu lah, jabatan tapi berbayar juga untuk nak naik untuk lintas dia. So tempat ni pula untuk feed ikan yang ada kat situ. Okay, nak buang stres nak bagilah feed lah makanan kat ikan kan. Alright, masuk untuk hari ketiga pula. Semalam kita terjadi nak masuk ke waterfall yang paling dalam, iaitu langganan. Okay, ini langganan waterfall. Distance dia adalah kurang 4 km, agak jauh juga dan amat memeratkan. So berbagai kat dalam tu ni adalah gua kelawar dia, tak boleh masuk. Memang langganan waterfall ni memang paling hujung sekali lah. Waterfall dia masih sejuk. So then lepas tu kita orang nikmati makanan dekat Indo Padang. Ini dekat area Penampak DCC. Okay, DCC Penampak. Makanan dia so spicy and delicious, because the food is from Indonesia. Indonesia and Thailand has have a spicy food, okay, compared to Malaysian food. Okay, so saya nikmati lah makanan nasi ayam ni. Memang dia punya sambal dia memang tak terkalahkan dah pedas dia dibandingkan dengan nasi. So makanan dia, harga dia reasonable juga. Spend lebih kurang RM20 lah. Ya, RM20. Bukan ni berbelas. Air dia macam ada lah, tak sampai RM5 pun. Tak lebih daripada RM5.
Okey, ini pula dekat Tampuruli. Ni adalah jambatan Tampuruli yang selalu ada dekat lagu yang Sabah nyanyi. Okey. Alright, masuk hari keempat pula, kita orang plan nak pergi ke Rumah Terbalik, Upside Down House, on the way nak ke Ranau dan juga The Tip of Borneo dekat Kudat. So this is Upside Down House dan 3D Wonders Museum. So bayar untuk masuk 3D Wonders Museum ni lebih kurang RM25 dan Upside Down House pula adalah RM15. So harga dia naik sebelum PKP dulu. So ini adalah 3D Wonders Museum. Okay, korang boleh bergambar dalam tu. Kalau ke Rumah Terbalik tak boleh lah. Dan juga ada disediakan jualan di dalam dia. Okay, so memang berbagai tempat orang boleh gambar kat sini. Okay, sini juga tempat ni banyak ke pelancong, terutamanya macam pelancong domestik, pelancong semenanjung. Sekarang ni kita on the way nak ke The Tip of Borneo dekat Kudat. Perjalanan pergi Kudat ni makan masa lebih kurang 2 jam lebih sebab dia agak jauh sikit. And then The Tip of Borneo ke situ nanti korang akan jumpa lah lautan yang bertembung, iaitu Lautan Sulu dengan juga Laut Cina Selatan. Okay, dekat seberang tu korang akan nampak satu pulau. Itu kepulauan dia bukan negara Filipina punya. So memang macam nampak lah, jelas sikit lah. Dan pemandangan dekat area The Tip of Borneo ni memang amatlah menenangkan hati. So inilah dia, Sulu Sea dekat belah kanan, South China Sea dekat belah kiri. So
korang nampak tu, kalau yang nanti ujung tu, itu merupakan pulau dia. Okay, pulau Filipin. Kita pun balik daripada trip of Borneo around pukul 4 macam tu, 4 petang. Kita orang plan nak balik ke KK ke. So ni sebab perjalanan agak jauh ke, panjang. Kira-kira 200 km daripada Kota Kinabalu ke Kudat. So masuk pula hari kelima. Hari kelima ni kita orang pergi ke Tenom, nak lawat Pak Choi punya coffee house. Okay, kat Tenom ni ada satu tempat ni adalah Pak Choi. Okay, ini pemandangan Tenom. Okay, Tenom ni agak panas juga lah, tak macam dekat Kudasang. Pak Choi Coffee Cabin ni adalah tempat untuk minum air kopi yang diorang hasilkan. Bawah tu dia ada kilang sebenarnya. Pak Choi ni ada kilang dia. Kita orang pergi ke atas bukit sikit, ambil gambar pemandangan semua kan. So ada jualan untuk Pak Choi punya produk pakai. So Tenom dengan KK ni agak jauh juga, lebih kurang macam dekat 1 km begitu. Dia ada 2 jalan lah. Ni kita orang balik dari Tenom, kita orang jalan dekat Kilimanis. Memang berbukit. Nak guna kereta auto ni memang payah agak lah, sebab kita kena jaga gear semua kan. And then sometimes kita orang naik bukit tu memang lambat lah. Kita orang plan ni nak pergi ke Tenom Rabbit Farm ni, yang seperti yang saya cakap tadi. Kita orang singgahlah dekat tepi jalan ni. Ini adalah homestay. Okay, tempat ni sejuk seperti kat Kudasang, tapi tak dapat mengalahkan kesejukan kat Kudasang tu. Kat Tenom ni lebih kurang macam 20 degree Celsius lah, 33 like that. So inilah Tenom Rabbit Farm tadi. Dalam ni ada agak ayam, ada juga itik dia sekali, dan ada juga angsa tu kan. Dekat Tenom Rabbit Farm ni ada homestay lah, homestay kecil. Bayaran pun lebih kurang macam dekat Tulbur View punya, around 200 ringgit. Dan ada juga macam patung dinosaurs, and banyak lah servis yang diorang sediakan. Lepas tu ada rumah untuk rabbit, kandang rabbit. Okay, ini hari yang terakhir kita orang dekat Sabah ni. Hari yang ke-6 kita orang pergi ke Manukan Island. So inilah dia, ada booth-booth dia untuk beli package-package tertentu, macam parasailing, ada juga untuk sea walking, diving board, everything, and scuba diving juga. Tapi scuba diving tak available untuk waktu begini. So kita spend almost 2 hour lah dekat untuk vacation kat Manukan Island ni. Kita pun on the way lah nak ke Manukan Island menggunakan boat. Bayaran dia agak mahal juga. Scuba diving ada 100 lebih lah. Sea walking ada 150. Parasailing RM10. Tu tak termasuk sekali dengan bayaran asal dia. Yang kita orang bayar naik boat ni RM75. Okay, nak pergi Manukan Island pun bayar RM75. Tambah lagi kalau nak parasailing, nak tambah RM10. Ataupun nak sea walking, kena tambah lagi untuk RM150. Gitu juga yang lain. So Manukan Island ni bukan pulau yang kita orang first kita orang singgah. Okay, lepas tu kita orang pergi ke Pulau Gaya. Kita orang Manukan Island ni kita orang snorkeling lah kejap sebelum kita orang nak naik boat ke Pulau Gaya untuk sea walking. Yalah, island ni ada agak awak cantik sini.
Okay. So banyaklah pelancong kat sini, dan juga pelancong luar negara kan. Nasiblah telefon saya ni adalah cover dia untuk ambil gambar dekat dalam air. Inilah suasana pemandangan ke area Manukan. So kita orang pun on the way ke Gaya Island. This is Mamutik Island. Okay, Mamutik Island adalah pulau terakhir kita orang pergi. Situ ada banyak binatang ni, macam komodo ni, komodo dragon yang berewak ni, besar-besar. Okay, kita orang pun macam terperangkap lah untuk beberapa jam sebab kita orang terlepas bot untuk balik ke default. Jesselton, sorry, Jesselton Port. Ke Mutik ni kita orang minum air kejap, so kan. So then, and this is kita orang balik daripada Sabah. Okay, so lepas ni akan ada video pemandangan macam ikan-ikan yang dalam air tu, sea water lah. So, kita orang pun rasa macam pengalaman yang berharga kita orang. So ya, sorry video ni lebih kurang macam tidak perfect, tapi ya, this is my first time I create video for vacation. Okay, for vlog. So I hope I will already give you some useful information to you, and berharap kalau ada masa bercutilah di Sabah. Okay, spend your time little bit yang Sabah daripada lepas korang stres kerja ataupun belajar kan. Spend about lebih kurang pun seminggu lah, rasa kenikmatan kepuasan dekat Sabah.